Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir innaka muyassirul 'usr. Apa khabar anak-anak sekalian? Ustaz mengharapkan agar anak-anak berada dalam keadaan sihat walafiat bersama keluarga sekalian. InsyaAllah untuk pagi ini kita akan sama-sama belajar pelajaran sirah, iaitu pelajaran yang ke-15. Tajuknya ialah Pembukaan Kota Mekah. Pembukaan Kota Mekah. Jadi apabila kita menyebut tentang sirah, pertama sekali kita kena tahulah apakah itu sirah. Kita belajar sirah ni bermula daripada tahun 1 lagi sehinggalah ke tahun 6. Yang mana dalam peringkat sekolah rendah, kita akan belajar sirah iaitu sirah Nabi. Bermula daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir sehinggalah kepada peristiwa kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah tujuan kita belajar sirah? Tujuannya ialah supaya kita kenal Nabi. Daripada kenal maka lahirlah cinta. Cinta kepada Nabi, cinta kepada Rasul. Yang mana kedudukan cinta kepada Rasul ni adalah kedudukan yang kedua selepas daripada Allah Ta'ala. Kita mesti, ke atas sekalinya, kita mesti mencintai Allah. Selepas daripada Allah, kita mesti kasih dan cinta kepada Rasul. Kemudian yang ketiga itulah, baru kita boleh nak cinta kepada ibu bapa kita, diri kita, rakan-rakan kita, guru-guru kita. Sebab itulah, wajib bahkan merupakan perkara yang masuk dalam bab keimanan. Dalam bab keimanan, kita mesti kasih sayang kepada Nabi ni lebih daripada kita kasih kepada diri kita sendiri. Sehingga kan Rasulullah sebut, tidak sempurna iman seseorang kamu sehinggalah kamu kasih saya cinta kepada aku lebih daripada diri dia sendiri. Nampak tu? Wa waladihi, dan lebih daripada anak dia, wan nasi ajma'in, dan seluruh manusia yang lain. Jadi kita mesti kasih kepada Nabi melebihi daripada orang-orang yang lain. Jadi kita nak mengaku kita kasih kepada Nabi, maka semestinya lah kita mesti kenal Nabi. Bagaimana mungkin kita mengaku kasih cinta kepada Nabi sedangkan kita tidak kenal Nabi? Maka itulah tujuannya kita belajar sirah bermula daripada tahun 1 sehinggalah kepada tahun 6. Tujuannya ialah supaya kita ni kenal Nabi, sayang Nabi, kasih Nabi dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah pada hari ini, pada pagi ini kita akan sama-sama belajar tajuk Pembukaan Kota Mekah. Jadi Kota Mekah ini ada gambar dia ni. Ni gambar Kaabah. Kita semaya, kita menghadap ke Kaabah. Kaabah itu berada di Kota Mekah. Yang mana sekarang Kota Mekah ni berada di mana? Di negara Arab Saudi. Mekah ni merupakan tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Rasulullah lahir di Mekah. Ini gambar Kaabah. Tempat orang tawaf, tempat orang semaya. Gambar ni gambar lama ni, semasa pembaikan. Semasa pembaikan Masjidil Haram. Sekarang ni bahagian
sebelah kiri ni sudah tidak ada ni. Ni adalah binaan sementara ni. Sekeliling Kaabah tu adalah binaan sementara. Okey, kita tengok di bawah. Pembukaan kota Mekah atau dikenali sebagai Fathu Mekah ialah peristiwa penting pembebasan kota Mekah daripada pengaruh amalan dan cengkaman jahiliyah. Jadi pembukaan kota Mekah ni juga dikenali sebagai Fathu Mekah. Fathu maksudnya pembukaan Mekah. Jadi pembukaan kota Mekah ni adalah satu peristiwa yang penting lah dalam sejarah Islam. Kerana apabila Rasulullah berjaya membuka kota Mekah, maka itu menandakan bahawa Mekah akan bebas daripada cengkaman amalan-amalan jahiliyah. Apakah amalan-amalan jahiliyah? Contohnya penyembahan berhala, bunuh anak perempuan hidup-hidup, hidup dalam keadaan berpoya-poya, arak, wanita dan seumpamanya. Hidup dalam keadaan suka berbalah, bunuh, membunuh. Semua tu adalah amalan jahiliyah. Dan lebih-lebih lagi ialah amalan penyembahan berhala. Okey, kita tengok muka surat seterusnya. Latar belakang pembukaan kota Mekah. Apakah latar belakang pembukaan kota Mekah? Bagaimana? Maksudnya bagaimana boleh terjadi pembukaan kota Mekah ni? Okey, dia kata pihak musyrikin Quraisy di Mekah. Masa itu Mekah dikuasai, diperintah oleh musyrikin Quraisy. Pihak musyrikin Quraisy di Mekah telah mengkhianati perjanjian Hudaybiyah yang dipersetujui mereka. Sebelum pembukaan kota Mekah ni berlaku perjanjian Hudaybiyah. Kita telah belajar dalam tajuk sebelum ni ya. Jadi musyrikin Mekah ni dia telah mengkhianati perjanjian Hudaybiyah. Mereka iaitu musyrikin Quraisy Mekah itu membantu sekutu mereka iaitu Bani Bakar memerangi kabilah Khuza'ah yang mengikat janji setia dengan pihak muslimin. Mengikut perjanjian Hudaybiyah, pihak musyrikin Quraisy dan pihak muslimin bebas membuat perjanjian dengan mana-mana pihak dan berlakunya gencatan senjata selama 10 tahun. Jadi pihak musyrikin Quraisy ni dia telah membantu Bani Abu Bakar menyerang kabilah Khuza'ah. Sedangkan kabilah Khuza'ah ini telah membuat janji setia, mengikat janji setia dengan Rasulullah. Maka musyrikin Quraisy telah mengkhianati perjanjian. Kerana dalam perjanjian itu tidak boleh mengangkat senjata selama 10 tahun. Jadi tiba-tiba dia angkat senjata menolong Bani Bakar memerangi kabilah Khuza'ah. Maka automatiknya musyrikin Quraisy ini telah mengkhianati perjanjian. Apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat berita ini, baginda memerintahkan kaum muslimin agar membuat persiapan untuk berangkat ke Mekah bersama-sama dengan Nabi. Baginda merahsiakan tujuan dan pergerakan mereka daripada pihak musyrikin Quraisy. Nabi melantik Kulsum bin Husain menjadi pengganti baginda di Madinah. Jadi Rasulullah memerintahkan kaum muslimin supaya bersiap sedia dengan Rasulullah untuk berangkat ke Mekah secara rahsia lah. Jangan geger. Dan sebagaimana biasa Rasulullah apabila keluar daripada kota Madinah, Rasulullah akan melantik seorang sahabat sebagai pengganti baginda di Madinah lah.
Jadi dalam peristiwa pembukaan kota Mekah, Rasulullah telah melantik seorang sahabat namanya Kulsum. Kulsum ni nama lelaki dia. Kulsum bin Husain. Kulsum bin Husain telah dilantik menjadi pengganti baginda di Madinah. Okay. Tengok bahagian bawah, bahagian nilai dia ada sebut teliti dalam setiap pekerjaan. Maksudnya setiap pekerjaan yang kita nak buat mestilah kita buat dalam keadaan teliti. Begitulah Rasulullah. Apabila Rasulullah membuat keputusan untuk berangkat ke kota Mekah, Rasulullah membuat dalam keadaan teliti. Buat dalam keadaan rahsia, teliti, berhati-hati. Peristiwa pembukaan kota Mekah. Tak besar sikit. Okey. Peristiwa pembukaan kota Mekah. Kita baca ikut nombor dia. Dia telah beri nombor tu. Nombor pertama dia kata tak besar Okey, pertama dia kata pada bulan Ramadan tahun ke-8 Hijrah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama-sama dengan kaum muslimin berangkat menuju ke Mekah. Bilangan mereka adalah seramai 10,000 orang. Ingat peristiwa ni berlaku pada bulan Ramadan. Rasulullah dan para sahabat sedang berpuasa bulan Ramadan, iaitu pada tahun ke-8 Hijrah. Yang mana bilangan yang terlibat ialah seramai 10,000 orang sahabat. Okay, nombor 2. Setibanya di Maruz Zahran, ini nama tempat. Baginda memerintahkan kaum muslimin supaya membina khemah dan menyalakan obor api sebanyak yang mungkin. Tindakan ini menjadikan musyrikin Quraisy berasa gerun kerana menyangka bilangan mereka yang ramai. Ini orang panggil taktik peperangan. Apabila Rasulullah singgah di Maruz Zahran, Rasulullah buat khemah, kemudian Rasulullah perintah supaya nyalakan api dalam jumlah yang banyak. Kerana apabila orang-orang musyrikin Mekah tengok, perisik-perisik dia tengok api banyak ni menandakan bahawa orang Islam yang sedang menuju ke Mekah ni, bilangan mereka ni amat ramai. Akhir sekali mereka berasa gerung, berasa takut. Ini orang panggil taktik peperangan. Sebab itulah Rasulullah buat suatu benda tu dalam keadaan teliti. Jadi kita pun gitulah. Kalau nak buat satu benda, biar ada perancangan. Bukan sekadar buat. Kena ada perancangan. Perancangan dia, taktik dia. Nombor 3. Setibanya di Zutua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kaum muslimin supaya masuk ke Mekah melalui jalan yang berbeza. Tujuannya untuk melemahkan kesatuan dan kekuatan musyrikin Quraisy di Mekah. Baginda juga mengingatkan mereka agar tidak memerangi musyrikin Quraisy kecuali apabila diserang. Kaum muslimin yang dipimpin oleh Khalid bin Al-Walid telah diserang, tetapi akhirnya dapat masuk ke kota Mekah. Jadi cara Rasulullah masuk ke kota Mekah ni, Rasulullah pecahkan tentera Islam kepada beberapa pasukan. Setiap pasukan masuk melalui jalan yang berbeza. Ini orang panggil taktik peperangan. Apabila tentera masuk dalam jalan yang berbeza, maka keadaan ini dapat melemahkan tentera musyrikin Quraisy. Kerana musyrikin Quraisy terpaksa membahagi-bahagikan tentera masing-masing kepada 4 bahagian juga. Ini orang panggil taktik peperangan lah.
Jadi hanya pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Al-Walid saja yang telah diserang, tetapi akhirnya dapat masuk ke kota Mekah. Jadi Rasulullah dan para sahabat tidak mendapat tentangan yang kuat lah. Ada sedikit tentangan iaitu kepada pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Al-Walid. Ada sedikit tentangan sahaja. Kemudian seterusnya, awak tengok gambar peta tu. Ni peta ni. Kena tahu lah, kedudukan Mekah, kedudukan Madinah. Mekah berada di sebelah selatan. Madinah berada di sebelah utara. Di sebelah atas tu, Tabuk. Jadi Mekah ni berada di bahagian bawah ni lah. Bahagian bawah, bahagian selatan. Madinah berada di bahagian utara Mekah. Jangan tukar lah. Seterusnya, nombor 4. Dari Zutuwa, baginda masuk ke kota Mekah dengan menunggang unta dan menundukkan kepala tanda merendah diri kepada Allah serta bersyukur atas nikmat kemenangan umat Islam membuka kota Mekah. Baginda memberikan jaminan keselamatan kepada penduduk Mekah yang masuk ke rumah masing-masing, ke Masjidil Haram atau ke rumah Abu Sufyan. Jaminan keselamatan ini menyebabkan penduduk Mekah memilih keamanan daripada berperang dengan kaum muslimin. Jadi daripada Zutuwa, Rasulullah masuk ke kota Mekah dalam keadaan menunggang unta, dalam keadaan menundukkan kepala. Maksudnya Rasulullah tidak masuk dalam keadaan megah. Tidak. Ini tandanya bahawa Rasulullah ni merendahkan diri. Kemudian apabila Rasulullah masuk ke Mekah, Rasulullah bagi jaminan keselamatan. Siapa dia yang masuk ke rumah masing-masing, maka dia akan selamat. Siapa yang masuk ke Masjidil Haram, maka dia akan selamat. Dan siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, maka dia pun akan selamat. Jadi Abu Sufyan ni pemerintah ataupun pembesar Mekah pada waktu itulah. Sebelum Abu Sufyan masuk Islam. Selepas daripada tu Abu Sufyan masuk Islam. Jadi jaminan keselamatan daripada Rasulullah ni menyebabkan penduduk Mekah memilih untuk tidak berperang. Ini yang panggil taktik. Rasulullah tawarkan keselamatan. Tidak kata Rasulullah masuk kemudian balas dendam. Tak. Rasulullah bukanlah orang yang suka membalas dendam. Rasulullah bukan orang yang pendendam. Jadi kita pun kena jadi macam Rasulullah lah. Kita ni suka memaafkan orang lain. Jangan jadi pendendam. Yang kelima, apabila tiba di Baitullah, baginda melakukan tawaf dan memusnahkan 360 buah berhala yang ada di dalam dan di sekeliling Kaabah. Selepas itu baginda berucap di khalayak ramai tentang kebebasan dan kemaafan yang diberikan kepada musyrikin Quraisy atas kesilapan yang lalu. Akhirnya, ramai dalam kalangan mereka bersetuju berbai'ah. Berbai'ah ni orang panggil memberi taat setia lah. Memberi taat setia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta berjanji taat setia kepada Allah dan Rasul. Jadi Rasulullah apabila sampai di Baitullah, sampai di Kaabah, Rasulullah melakukan tawaf, kemudian Rasulullah memusnahkan semua berhala yang berada di sekeliling Kaabah, begitu juga berhala yang berada di dalam Kaabah. Ini peristiwa besar pembukaan kota Mekah, iaitu berhala dihancurkan, dimusnahkan. Banyaknya berhala pada waktu itu, 360 berhala di sekeliling Kaabah dan juga di dalam Kaabah.
Kemudian selesai Rasulullah memusnahkan berhala, Rasulullah pun berucaplah. Rasulullah berucap di khalayak ramai dan Rasulullah memberikan jaminan keselamatan kepada penduduk Mekah. Info. Abu Sufyan ialah pemimpin Quraisy yang telah memeluk Islam. Abu Sufyan ni ialah pemimpin Quraisy. Dia masuk Islam, memeluk Islam semasa pembukaan kota Mekah ni lah. Semasa pembukaan kota Mekah ni lah. Abu Sufyan telah memeluk Islam. Jadi nak ayatnya Rasulullah ni pandai. Rasulullah tarik perhatian. Ketika memasuki kota Mekah, Rasulullah kata siapa dia yang masuk ke rumah Abu Sufyan, maka dia akan selamat. Jadi daripada ucapan Rasulullah ni menyatakan bahawa Abu Sufyan ni dihormati. Jadi Abu Sufyan apabila dengar perkataan Rasulullah, dia berasa bahawa dia ni dihormati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhir sekali maka beliau terbuka hati untuk memeluk Islam. Ni orang panggil cara untuk berdakwah. Kita nak tarik hati orang lain supaya memeluk Islam. Ada cara dia. Seterusnya, iktibar daripada peristiwa pembukaan kota Mekah. Jadi iktibar ni awak kena carilah. Dia tidak bagi kepada awak dalam bentuk satu iktibar yang pertama, iktibar yang kedua. Awak kena baca, kena cari daripada dialog di bawah ni. Okey, nombor 1. Ini perkataan ustaz ni. Ini gambar ustaz ni. Perkataan seorang ustaz, dia katakan ya. Murid-murid, apakah iktibar daripada peristiwa pembukaan kota Mekah yang kamu peroleh daripada laman sesawang? Dia tanya kepada murid-murid. Murid-murid pun carilah. Apakah iktibar, pengajaran, faedah yang dapat kita ambil daripada peristiwa pembukaan kota Mekah? Maka jawablah seorang murid, dia kata, Ustaz, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat bijak merancang dan mengatur strategi. Saya akan mengikut cara Nabi, iaitu membuat perancangan dengan teliti sebelum melakukan sesuatu dan melaksanakannya dengan bersungguh-sungguh. Ini iktibar yang pertama. Ustaz besar sikit. Iktibar yang pertama, membuat perancangan dengan teliti sebelum melakukan sesuatu dan melaksanakannya dengan bersungguh-sungguh. Ini iktibar pengajaran yang pertama. Kita nak buat sesuatu, biar ada perancangan. Biar ada perancangan. Dan apabila kita buat, maka buatlah dengan bersungguh-sungguh. Apabila kita melaksanakan perancangan tersebut, maka laksanakanlah dengan bersungguh-sungguh. Macam awak lah. Awak merancang hendak mendapat 6A dalam peperiksaan. Maka kena rancang molek. Kena ada masa untuk baca. Kena ada masa untuk menghafal. Kena ada masa untuk buat latihan. Kena merancang. Dan apabila kita merancang, maka kita kena laksana dengan sebaik mungkin perancangan kita tu. Tu iktibar yang pertama. Warna merah ni. Yang berwarna merah ni. Ustaz highlight. Yang berwarna merah. Itu iktibar yang pertama. Seterusnya, nombor 3. Kata seorang murid, dia kata, kita mesti mencontohi akhlak baginda yang tawaduk dan sentiasa bersyukur atas nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita. Pengajaran yang kedua ialah kita mesti mencontohi akhlak baginda. Sebaik-baik akhlak Rasulullah lah. Kita mesti mencontohi akhlak baginda yang tawaduk. Tawaduk ni maksudnya merendah diri. Merendah diri, tidak takabur, tidak sombong. Dan sentiasa bersyukur. Kita hendaklah sentiasa bersyukur di atas segala nikmat Allah. Ini iktibar yang kedua. Iktibar yang ketiga.
Okey, nombor 4. Kita juga mesti menjadi seorang yang pemaaf sebagaimana yang ditunjukkan oleh Nabi dalam peristiwa ini. Jadi iktibar yang ketiga ialah kita hendaklah menjadi seorang yang pemaaf. Biar kita ni suka memaafkan kesalahan orang lain. Rasulullah adalah seorang yang pemaaf. Rasulullah ni tidak berdendam. Rasulullah bukanlah orang yang pendendam. Jadi kita pun kena ikutlah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya ada lagi bawah. Nombor 5. Iktibar yang keempat. Ustaz, mengamalkan sifat sabar dalam kehidupan adalah sangat penting. Seperti yang ditunjukkan oleh Nabi dan para sahabat ketika menghadapi ujian dan cabaran. Jadi, iktibar yang keempat ialah mengamalkan sifat sabar dalam kehidupan. Kita ni kena banyak bersabarlah. Kita tengok peristiwa pembukaan kota Mekah ni berlaku dalam bulan Ramadan, bulan berpuasa. Tak boleh makan, tak boleh minum. Kata Upin Ipin kan. Tak boleh makan, tak boleh minum. Walaupun tak boleh makan, tak boleh minum, kita bersabar. Nampak tu pentingnya sifat sabar ni. Jadi, dalam kehidupan kita, banyak ujian yang Allah Ta'ala uji kita, maka kita kena bersabarlah. Kena sabar. Sebab dunia ni adalah tempat ujian. Maka kita semestinya mestilah bersabar. Jadi peristiwa pembukaan kota Mekah ni mengajar kepada kita supaya kita ni banyak bersabar. Berlaku bulan Ramadan. Kemudian diperintah supaya perang. Walaupun tidak mendapat tentangan yang hebat daripada musyrikin Quraisy. Kena banyak sabar. Itulah iktibar daripada peristiwa pembukaan kota Mekah. Ada berapa tu? Ada 4. Ada 4. Satu yang berada di nombor 2 tu. 2 yang berada di nombor 3. Yang ketiga berada di nombor 4. Yang keempat berada di nombor 5. Yang warna merah tu. Itu iktibar daripada pembukaan kota Mekah. Dan akhir sekali dia kata rumusan daripada peristiwa pembukaan kota Mekah ni. Apakah yang dapat kita rumuskan daripada peristiwa ini? Pembukaan kota Mekah berlaku dalam keadaan aman. Selepas peristiwa ini, agama Islam semakin berkembang luas. Jadi pembukaan kota Mekah ni berlaku dalam keadaan aman lah. Walaupun ada sedikit tentangan sahaja. Secara keseluruhannya berlaku dalam keadaan aman. Selepas peristiwa ini, agama Islam semakin berkembang luas. Selepas pembukaan kota Mekah, Rasulullah dapat membuka kota Mekah, Rasulullah dapat menguasai kota Mekah, maka perkembangan Islam semakin luas. Kita lihat manusia ni masuk kepada agama Allah secara beramai-ramai. Ramai yang akan masuk Islam selepas pembukaan kota Mekah. Itu peristiwa penting pembukaan kota Mekah ni. Kesan utama daripada pembukaan kota Mekah, Islam semakin berkembang luas. Kemudian seterusnya habislah peristiwa pembukaan kota Mekah. Jadi Ustaz mengharapkan agar awak fahamlah, dapat ambil pengajaran daripada peristiwa ini. Baca molek peristiwa, bagaimana peristiwa ini berlaku. Begitu juga iktibar daripada peristiwa pembukaan kota Mekah. Dan untuk seterusnya, murid-murid dikenaki untuk membuat sedikit latihan pengukuhan yang ada dalam Google Form. Yang ada dalam pautan Google Form yang Ustaz berilah. Jadi Ustaz mengharapkan agar anak-anak sekalian
dapat memahami dengan jelas peristiwa pembukaan kota Mekah ini. Sekiranya ada pertanyaan dan seumpamanya ada tempat yang tidak faham, Ustaz mengalu-alukan pertanyaan daripada murid-murid sekalian. Bolehlah tanya kepada Ustaz. Tanyalah melalui WhatsApp ke, melalui Telegram ke, melalui YouTube ke, di bahagian komen. Tak ada masalah. Sekiranya Ustaz berlapangan, Ustaz akan jawab, insya-Allah. Jadi jangan lupa, sila buat latihan pengukuhan yang Ustaz sertakan di dalam borang Google Form. Google Form ya. Itulah tajuk pembukaan kota Mekah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.